السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penghormat Al-Ustaz Mahdi Syarudin, khatifillah muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah Al-Muzammil. Surah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu panggilan mesra buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah seperti yang dikatakan oleh setengah ulama Mu'tazilah bahawa ia merupakan satu kecaman buat Nabi SAW akibat Nabi ini tidak mahu menjalankan perintah dakwah, macam pula Nabi Yunus. Tidak, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini merupakan satu pandangan yang tersilap, hujahnya tidak kukuh, kerana ia merupakan satu bimbingan kepada Nabi SAW untuk mempersiapkan mental baginda bagi menjalankan tanggungjawab risalah ini, menghadapi rintangan-rintangan dan ancaman daripada orang yang mengingkari baginda SAW. Jadi tujuan utama ketakliman wiqai adalah satu informasi bahawa amal-amal kebaikan akan menghilangkan rasa takut, akan terus memacu seseorang itu menghadapi segala bentuk cabaran dalam hidup. Ia akan meringankan beban, khususnya bila amal kebajikan lakukan itu, tuan-tuan, menyebabkan seorang itu menumpukan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam dengan bangun bertahajud. Wa'alam anna syaraf al-mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dalam peringatan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa 'ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. 'Ish ma syi'ta wa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Pesan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pesan kepada kita sebenarnya. Hiduplah macam engkau nak, tapi engkau akan mati. Cintailah orang yang kau kasih, tapi engkau pasti meninggalkannya. Amallah apa yang kau nak buat, kau akan dibalas dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah olehmu bahawa kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lail dan kehebatan dirinya bila dia tidak bergantung kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi Muzammil satu panggilan lembut buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu panggilan mesra, panggilan akrab yang ditujukan kepada seseorang yang tidur malam. Kalaulah bukan kepada Nabi SAW sekalipun, kepada kita ni yang rajin tidur waktu malam, supaya bangkit berjumpa dengan Allah SWT. Kerana urusan siang perlu kepada bimbingan Allah SWT. Tanpa bimbingannya, tanpa hidayahnya, tanpa ilhamnya, kalau orang macam kita ni, banyak urusan tergendala. Jadi Allah menjelaskan pada ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nashi'atal laili hiya ashad wata'aw wa aqwam qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Sungguhnya bangun waktu malam lebih berat, bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sungguhnya bagimu siang hari ada kesibukan yang panjang. Dan bacalah Quran pada kuliah lalu, kerana Quran ini akan membantu kamu, mengingatkan kamu, membimbing kamu. Dua-dua ayat ni, tuan-tuan, inna nashi'atal laili hiya ashad wata'aw wa aqwam qila dengan inna laka fin nahari sabahan tawila. Kedua ayat ini menjelaskan mengapa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk bangkit waktu malam. Sungguhnya bangun waktu malam, atau secara khusus bangun untuk bertemu dengan Allah ni lebih berat dan lebih mantap kesesuaiannya dengan kalbu kamu, sehingga melahirkan rasa khusyuk yang lebih fokus dibandingkan dengan siang hari, yang mana waktu itu kamu banyak urusan, akan divert kamu punya fokus, hilang kamu punya fokus. Jadi bangunlah pada waktu malam, kerana pekerjaan waktu siang ini hanya akan dapat berjaya bila ada bantuan daripada Allah SWT. Bantuan Allah boleh datang bagi orang yang qiyamul lail.
Tuan-tuan, kita dah jelaskan pada kuliah lalu bahawa nasyi'ah ni diambil perkataan nasya'a. Nasya'a makna bermula, terjadi sedikit demi sedikit, bangkit, membesar. Nasya'a fulan, di situlah tempat membesarnya fulan, sebagai contoh kalau kita sebut dari sudut bahasa Arab penggunaannya. Jadi dalam Quran hanya sekali saja perkataan ini digunakan. Para ulama berbeza tentang maksudnya. Ada yang pendapat bahawa maksud di sini adalah waktu ataupun saat terjadinya sedikit demi sedikit, sehinggalah dimaksudkan di sini nasyi'ah dimaksudkan itu adalah kejadian-kejadian waktu sepanjang malam. Walaupun ada perbezaan tentang makna ini, tapi mereka semua bersepakat mengatakan bahawa ayat yang ke-6 ni tuan-tuan menceritakan tentang kelebihan qiyamul lail. Mereka semua membincangkan bila waktu yang paling tepat untuk qiyamul lail ni. Sahabat Nabi seperti contohnya Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, mereka ni memahami pelaksanaan ni bermula daripada di antara salat maghrib dan isyak. Kerana perkataan nasyi'ah ini bermula ataupun permulaan malam adalah maghrib. Ini adalah pandangan setengah para sahabat. Justru mereka membangunkan di antara salat maghrib dan isyak itu dengan salat sunat awabin, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat taubat, apa-apalah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Menurut Imam Qurtubi, pandangan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu juga pandangan ni menjelaskan bahawa memang qiyam itu boleh berlaku di antara maghrib dan isyak. Ini juga merupakan pandangan Ali bin Al-Husain, itu cicit Nabi SAW. Jadi Ali bin Husain ni pernah berkata, bila dilihat dia sembahyang antara maghrib dan isyak, inilah salat awabin, inilah salat lail, inilah nasyi'atul lail, kata beliau. Isteri Nabi SAW iaitu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dalam salah satu riwayat daripada Ibnu Abbas menyatakan bahawa nasyi'ah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini juga merujuk kepada waktu malam selepas tidur. Nah, inilah pandangan dipegang oleh mazhab Syafi'i bahawa tahajud itu bermula selepas kamu tidur. Tanpa tidur tidak dinamakan tahajud, dia jadi sembahyang sunat malam sahaja. Muslim-muslimat ini boleh kat sekalian. Jadi paling tidak kita boleh berkata bahawa tidaklah silap mereka yang melaksanakan salat ini sebelum tidur. Dan Imam Al-Maraghi juga dalam tafsirnya mengutip pandangan Ibnu Abbas, siapa yang salat 2 rakaat ataupun lebih selepas salat isyak, maka itu telah dinilai sebahagian daripada malam dia sujud dan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian tuan-tuan, tentulah salat selepas tidur pada waktu malam, dengan keheningan malam tu, manusia sedang tidur waktu itu nyenyak, tentulah lebih baik tuan-tuan. Kerana suasana macam itulah yang dapat membawa kita kepada kekhusyukan serta kejernihan fikiran. Janganlah kita beranggapan kalau ada pandangan yang ringan seperti itu, kita pegang yang ringan sahaja, tak ada berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mujahadah bangkit pada waktu malam. Janganlah macam tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Pandangan ni untuk pandangan bagi mereka yang mungkin lemah, penat, kerjanya pun berat siang hari, kerja kontrak, mengangkat batu dan besi, kerja orang bawa lori, tidur pun dicuaikan kerana banyak sangat tanggungjawab. Barangkali bolehlah pakai pandangan ni. Tapi bagi cikgu sekolah, bagi pensyarah universiti, bagi seorang yang tak melibatkan langsung kerjanya pada waktu malam, bangkitlah waktu malam. Carilah kelebihan waktu malam ni untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita semua meyakini dalam hadis sahih bahawa Allah SWT digambarkan dalam hadis tersebut turun ke langit dunia, lalu berfirman, ada siapa yang memohon aku nak kabulkan, ada siapa yang bersifar aku nak ampunkan, ada siapa yang minta aku nak berikan. Apa lagi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Kalau Allah yang memiliki segala-galanya lah yang memberi kepada kita, seperti yang kita akan lihat dalam ayat ke-9 nanti, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Allah memiliki langit bumi, timur barat. Kita minta pada manusia bos kita, sementara saja dia berada di situ, entahkan ya entah tidak dia akan suarakan dalam buah, entahkan ya entah tidak dikekal di situ, entahkan entah ya tidak nasibnya pun belum akan ditentukan oleh orang lain. Buat apa minta pada manusia? Mintalah kepada Allah SWT yang membuka pintu hati manusia, lalu memenuhi hajat-hajat yang kita mintakan kepada Allah itu. Jadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, biasanya waktu antara maghrib dan isyak ni waktu hening. Sebagian besar anggota masyarakat telah berada di rumah, mungkin juga ada yang dah bersihat dan juga tidur.
Samalah perkara ni dengan keadaan di kampung, di desa. Kalau kita pergi kat kampung, umpamanya kita pergi ke Melaka lah tuan-tuan, dan jelang waktu keluar maghrib saja dah sunyi sepi kalau di kampung-kampungnya. Terutamanya kalau kampung-kampung yang terpencil, elektrik pun tak ada. Jadi mungkin dengan sebab itu boleh juga dianggap oleh setengah sahabat bahawa Salatul Lail telah boleh dimula dilakukan, dan mereka pun tidak disibukkan dengan kuliah. Seperti kita di bandar, antara maghrib dan isyak biasanya penuh dengan kuliah. Hadirlah ke kuliah. Mendengar kuliah tu sangat utama dan besar pahalanya di sisi Allah SWT. Kerana kata para ulama, contohnya Imam Nasafi menjelaskan tafsir ini, bahawa dimasukkan oleh Allah SWT di sini. Nanti kita akan perhatikan ayat yang ke-8, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ingat Allah SWT di sini merujuk kepada banyak perkara, tasbihnya, tahlilnya, takbirnya, tamjidnya. Tamjid maknanya mengagungkan Allah, tauhidnya, la ilaha illallah, tahlilnya, salahnya, sembahyangnya dan selawat. Membaca Quran pun termasuk ingat Allah, dan belajar pun wadirasatu ilmin. Keutamaan belajar ni pernah kita jelaskan dalam kuliah urusi surat Taubah yang lalu tuan-tuan. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita dah bincangkan kedudukan orang yang berilmu itu begitu tinggi di sisi Allah, dan mendengar ilmu juga pada waktu malam dikira sebahagian daripada qiyam. Hadir dalam kuliah di antara maghrib dan isyak itu juga qiyamul lail, seperti yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Perkataan wata'an ni tuan-tuan ditemui sekali dalam Quran, diambil perkataan wata'a. Wata'a maknanya, dulu kita dah bincangkan dalam surah Taubah yang lalu, wati'u maknanya untuk menepati, lebih sesuai. Kalau diambil perkataan wati'ah maknanya lebih berat. Pendapat pertama menjadikan ayat ni bererti waktu-waktu salat malam lah lebih sesuai. Sesuai yang dimaksudkan itu adalah sesuai perbacaannya, pandangannya, kekhusyukannya, keikhlasannya. Jadi kekhusyukan ditimbulkan oleh keheningan malam yang disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu artinya keheningan malam, kebeningan malam ini disaksikan oleh para malaikat. Fikiran kita lebih tertumpu pada Allah Subhanahu wa taala, dan rasalah timbul rasa kelemahan seorang manusia menuju kepada zat yang mutlak, yang berkuasa sepenuhnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau merujuk perkataan wata'a ataupun wati'a. Pasal wata'a atau wati'a di sini berat ke sesuai ke lebih tepat, kedua-duanya maksud bangun malam ni lebih mudah untuk ingat Allah SWT, lebih fokus. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kemudian perkataan sabha. Sabha ni pada mulanya berarti jauh. Kalau orang berenang ni kita panggil sabah. Sabah, bukan sabah. Itu sad, ini sin. Sabah. Sabah maknanya orang yang berenang, swimmer, orang yang berenang. Jadi mensucikan Allah SWT ni daripada segala sifat kekurangan yang dinisbahkan kepadanya oleh orang kufar, musyrikun. Ini namanya tasbih. Itu sebab orang yang berusaha mencari nafkahnya susah payah pun dipanggil dengan perkataan sabhun. Itu sebab orang yang tidur pun dipanggil dengan sabah, sebab dia pergi jauh. Orang berada di sini, dia sudah berada di tempat lain. Jadi demikian juga keluangan waktu, dia menjauh daripada kesibukan. Jadi dia makna-makna yang disenaraikan oleh para ulama lughah di sini tuan-tuan. Jadi sabhan mengandungi dua makna, iaitu keluangan waktu, kelapangan waktu, dan ketiadaan waktu. Maknanya siang hari kita sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk mengingati Allah SWT. Terlalu banyak urusan yang nak dikerjakan sampai barangkali kita lupa kepada hubungan yang fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-8, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Ingatlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh. Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan selain dia, jadikanlah dia wakil. Kalau ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu malam, kerana waktu itu lebih tepat, lebih sesuai untuk tujuan tersebut. Waktu siang pula waktu yang penuh dengan kesibukan. Namun bukanlah bererti dia siang hari kita boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Siang pun kita kena ingat Allah SWT. Jadi ayat ni memerintahkan bahawa ingatlah dan sebutlah nama Tuhanmu, beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Kerana Allah SWT memiliki
timur dan barat, alam semesta. Tiada Tuhan yang dapat mengendalikan alam semesta ini yang berhak disembah melainkan Dia. Maka jadikanlah dia wakil, iaitu diserahkan kepadanya segala urusan setelah kamu berusaha sebaik mungkin. Perkataan tabattal ni tuan-tuan, tabattal, begitu juga dalam qiraat membacakan tabtil, diambil perkataan batala. Batala ni maknanya qata'a, memotong, memutuskan. Jadi seorang yang menumpukan perhatiannya kepada sesuatu, bermaksud dia telah memutuskan hubungannya dengan segala yang tidak berkaitan dengan perhatian yang sedang diberikan itu. Itu sebab dinamakan Maryam Al-Batul, Maryam yang terputus daripada segala bentuk kejahatan yang manusia lakukan. Maryam Al-Batul, Maryam merupakan seorang wanita salihah, wali Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepadanya kemuliaan untuk mengandung seorang Nabi tanpa suami, Maryam Al-Batul. Jadi seorang yang sentiasa menghubungkan diri dengan Allah SWT, walaupun dalam urusan dunianya dia ingat Allah, maka dipanggil sebagai Batul. Batul maknanya terputus daripada sebarang bentuk kepentingan dunia, fokusnya adalah akhirat, keyakinannya kepada Allah, dia sematkan mutlak, tidak ada sebarang bolak-balik membelah bahagi padanya. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan lanjutkan lagi bicara dalam ayat ini. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.